Duduk keliling beramai-ramai sambil berdoa Rabbul Alamin. Duduk keliling beramai-ramai sambil berdoa Rabbul Alamin. Di malam ini, malam beringai, sembah pengantin atas pelamin. Adik dan kakak, mari inaikan untuk pengantin kita raikan. Inilah harinya malam pertama, marilah inaikan pengantin baru. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Malam ketiga, malam berinai, pihak pemuda bertandang sama. Amboi kecaknya, ahai moleknya, kedua mempelai atas pelamin. Inilah harinya majlis purnama, marilah inaikan pengantin baru. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandingnya. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandingnya. Pihak ketiga beramai-ramai, sanak saudara bekerja sama. Ahli keluarga beramai-ramai, sanak saudara bekerja sama. Inilah harinya malam berinai, marilah inaikan pengantin baru. Cempaka harum di hujung taman nampak berseri di waktu petang, menghimpun rakan keluarga dan taulan, bicara pembuka selamat datang. Terbang tinggi burung jentayu, terbang hinggap di atas bucu. Ucap selamat pengantin baru, semoga kekal ke anak cucu. Meraihkan pengantin baru kita di WHI Extra hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton wanita hari ini. Sesuatu istimewa kami bawakan di WHI Extra hari ini. Kita nak bercerita, maklumlah cuti sekolah menjelang tiba, Fiza. Pastinya banyak sekali kenduri kendara. Ada juga Raja Sehari atau bakal Raja Sehari yang masih lagi mencari-cari busana pengantin baru. Dan hari ini kami akan terus memberikan anda inspirasi untuk anda membuat pilihan apakah agaknya busana yang sesuai dipadankan untuk anda yang bakal meraihkan majlis pernikahan ke majlis berinai ataupun majlis persandingan. Sebab Karina, kalau cakap tentang majlis perkahwinan ni, antara perkara yang paling penting pastinya busana, betul tak? Betul, itu antara satu perkara yang sentiasa dititik beratkan bukan saja dalam kalangan bakal Raja Sehari tetapi juga keluarga mereka. Betul. Nak difikirkan konsepnya lagi, nak difikirkan pelaminan yang serba indah ini, tentu nak disuai padankan dengan busana Raja Sehari. Betul, dan kadang-kala ada juga warna-warna yang tak sesuai untuk digayakan. Dan kita juga perlu tahu di manakah majlis kita diadakan. Lokasi itu memainkan peranan untuk kita suai padankan dengan busana yang bakal digayakan. Kalau dekat bawah kemah, fabriknya macam mana? Betul. Kalau dekat hotel, fabriknya macam mana? Kalau nikah, warna macam mana pula yang sesuai? Ini semua yang sentiasa mungkin dianggap adalah perkara remeh, tapi perlu diberi keutamaan agar di majlis yang berbahagia nanti, di hari bersejarah anda, andalah raja ataupun ratu sehari. Itu yang nak terus kami kongsikan kepada anda hari ini melalui fashion busana pengantin. Tapi sebelum itu, apa kata kami nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda dalam segmen Jom Masuk TV daripada Farina Beauty hari ini. Silakan. Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton wanita hari ini. Hampa apa khabar? Kami harap hampa sihat lah, no? Sebab lah ni kan ialah kita tahu kata musim
penyakit berjangkit. Jadi, kita hari ini kita kena lindung diri kita. Kalau kita nak keluar pun kita rasa macam takut dijangkiti. Okey, kalau nak keluar sekalipun, kita kena pakai hand sanitizer dan face mask. Tapi jangan lupa, hand sanitizer dan face mask ni hanya bagi perlindungan daripada luaran sahaja. Kita tak ada perlindungan daripada dalam. Macam mana nak lindung daripada dalam? Iaitu dengan vitamin C. Even kalau kita sesama sekalipun, kita digalakkan untuk ambil vitamin C. Betul ataupun tak? Okey. So, hari ini Ferina Marketing bersama Kak Bab hari ini nak perkenalkan satu produk iaitu Glutacap. Glutacap ni adalah satu suplemen tinggi vitamin C yang boleh membantu untuk meningkatkan daya tahan badan dan juga memperbaiki sistem tisu-tisu badan yang rosak. Okey, apa yang pentingnya Glutacap ni ialah ada mempunyai kelulusan berdaftar dengan Biro Farmasi Kebangsaan. Berdaftar tu bermaksud ada nombor MAL, ada stiker hologram setanding dengan produk-produk suplemen yang ada dekat farmasi sana tu. Jadi hampa kat luar sana jangan risau untuk ambil Glutacap ni sebab Glutacap ni selamat. Hanya ambil sebiji sahaja sehari dah cukup. Okey, untuk siapa-siapa yang nak dapatkan Glutacap ni kena dapatkan hari ini. Sebab apa? Sebab kami ada 55% diskaun. Okey, untuk hari ini sahaja tau 55% kami nak bagi kat hampa semua. Jadi, hanya perlu layari website di bawah www.oferina.com ataupun PM laju-laju nombor di bawah untuk maklumat lanjut. Okey, selain tu kita akan ada free gift percuma special untuk hampa hari ini. Okey, PM laju-laju sebab kami tunggu hampa kat sana. Okey, jom sihat sama-sama. Cantik luaran, sihat dalaman. Okey, hampa jangan lupa tahu amalkan vitamin C daripada Glutacap ni sebab dia sangat membantu jalakan isu sekarang ni ada COVID-19 semua. Dia boleh membantu untuk tingkatkan daya tahan badan hampa. Hampa jangan lupa tahu untuk layari website di bawah ataupun call nombor di bawah sekarang. Okey. Terima kasih Nur Atika dan pastinya hari ini juga kita nak bawakan sesuatu istimewa, nak memberi perkabaran kepada mereka yang suka menyaksikan I Can See Your Voice Malaysia. Okey, penyamar, bersuara sumbang atau penyanyi sebenar. 6 lagi peserta akan beraksi di I Can See Your Voice Malaysia minggu ke-5. Saksikan Datuk Hatan dibantu oleh Yusri Abdul Halim. Kita ada Jihan Musa dan Mak Adam bersama Rosita Cik Wan dan Datuk Alif Syukri yang membuat pilihan di I Can See Your Voice Malaysia pada hari Ahad ini, esok jam 9 malam di TV3. Jadi anda juga kalau tak sempat nak tengok dekat kaca TV, anda juga boleh stream HD ditonton. Jangan percaya apa yang anda lihat sebab kita nak tahu siapa penyamar sumbang ataupun dan penyanyi bersuara sebenar. Baiklah, sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita untuk kami kongsikan kepada anda busana Raja Sehari. Tapi kan kadang-kadang kalau cakap tentang wajah perkahwinan ni Karina, mungkin ada kenangan-kenangan indah yang tak dapat kita lupakan. Lagi-lagi tentang busana ni. Mungkinlah kan anda nak kongsikan kepada kami kenangan anda esok nak nikah ataupun 2-3 jam lagi nak nikah, baju anda tak siap ke? Alamak. Salah saiz ke? Alah. Cerita-cerita menarik, pengalaman-pengalaman indah yang anda nak kongsikan. Ataupun sebenarnya ada juga yang mewarisi baju tu dari satu generasi kepada satu generasi. Juga kalau ada pengalaman sebegitu, anda boleh kongsikan di WHI TV3 Facebook Wanita Hari Ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Ya, pastikan pasti. terus bersama kami di Wanita Hari Ini. WHI Extra, berehat dahulu. Busana Raja Sehari di TV3. Wanita hari ini, hari ini. Kembali bersama kami di WHI Extra yang kami akan terus bawakan kepada anda busana fashion pengantin yang mungkin dapat memberi inspirasi kepada anda yang masih lagi tercari-cari apakah gaya yang sesuai untuk digayakan menjelang hari bahagia anda nanti. Tadi pengantin-pengantin dah ambil mood duduk bersanding. Kita pula menggantikan mak-mak pengantin. Mak pengantin. Sebab tadi mungkin dah nampak bapak pengantin dah duduk. Ni mak pengantin dan juga kakak pengantin. Baiklah, mungkin juga Rina, bakal pengantin. Sekejap lagi kita nak tahu. Kita akan bersama dengan dua mereka fashion hari ini dan juga perunding perkahwinan yang mana hari ini dekorasi pelaminan ini ditata rias oleh EE Bridal. Ini dia tuan empunyanya. Mama Azhari, apa khabar EE? Ya, alhamdulillah sihat. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasihlah, rasa juga bersanding dengan Ramin.
Okey, kita juga bersama dengan pereka fashion terkenal yang sedang meningkat naik di Malaysia. Kita bersama dengan Chanel Harun. Apa khabar Chanel? Baik, Abiza. Terima kasih jumpa kita. Mungkin ramai orang biasa dengar nama Chanel tapi tak pernah lihat orangnya. Ini tuan empunya badannya. Ya, saya. Orangnya. Terima kasih. Dan bakal pengantin kita Rina. Bakal pengantin, kakak pengantin, inilah orangnya Asmida yang mengalunkan suara merdu tadi. Okey, terima kasih bersama kami hari ini. Asmida sihat? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih undang saya pada majlis hari ini. Ya, tarikh majlis bila? Bulan 5 tapi tak tahu tahun. Tahun belum Tahun tak tahu bila. Okey. Baiklah. Berbalik kepada topik kita hari ini, kita nak bercerita tentang busana Raja Sehari. Ini antara perkara paling penting dalam sesebuah majlis perkahwinan untuk kita merealisasikan setiap impian, setiap keinginan bakal Raja Sehari. Bagi Chanel sendiri, untuk kita lihat berada di tahun 2020 ini, apa yang masih ataupun dikekalkan dalam fashion busana Raja Sehari ini? Okey, bagi saya untuk tahun 2020 kita dapat lihat banyak koleksi tradisional yang kita keluarkan semula untuk tahun ni sebab banyak kita lihat bakal pengantin kita diorang nak pakai songket. Macam satu ketika dahulu fashion songket kurang popular, untuk tahun 2020 dah kembali popular. Kita olah balik dengan potongan baru. Kita bagi perincian baru supaya kena dengan tema lah. Seperti apa yang dapat kita saksikan hari ini, Chanel? Ya, mungkin Chanel boleh kongsikan. Kalau kita lihat ini mungkin ada gabungan antara tradisional dan juga moden. Yes, tapi bagaimana sebenarnya ia ini boleh disesuai padankan mengikut majlis dan juga bentuk badan seseorang, Chanel? Okey, untuk design yang macam ni, okey, usually first thing first, bila klien datang kita akan tengok potongan badan pengantin dulu. And then Mel akan suggest. Penting ya. Itu sangat penting sebenarnya. Dan daripada lepas kita lihat potongan badan pengantin, baru kita akan suggest design mana yang sesuai mengikut potongan badan beliau. Okey. So usually kita akan suggest apa yang paling sesuai, tapi sometimes pengantin kita diorang datang, diorang ada preference diorang masing-masing. Kita nak baju gini, tapi kita akan tengok as a designer kita akan advise and come out dengan something fresh untuk diorang. Okey. Dan mungkin bagi EE sendiri kan, tugas dan tanggungjawab tu besar. Dialah perunding perkahwinan, dialah koordinator perkahwinan, dia juga buat baju pengantin. Apa sebenarnya yang EE letakkan sebagai satu trademark bagi EE Bridal sendiri? Okey, actually bagi bridal kita menekankan kepada klien tu apa tema ataupun konsep yang nak ditonjolkan pada majlis tersebut lah. So jadi kalau macam kata dia nakkan konsep tradisional, so kita akan bawakan konsep tradisional tu sendiri masuk ke dalam majlis tu. Kita nak dapatkan ambience tu semua tradisional. Kalau kita lihat baju ataupun busana yang sedang digayakan oleh model kita ini daripada EE Bridal, ini antara orang kata baju ataupun gaya yang tak lekang dek zaman, yang daripada zaman dulu sampai sekarang masih lagi diguna pakai. Kalau kita lihat EE lebih menekankan konsep betul-betul tradisional. Mungkin EE boleh komen. Okey, untuk baju yang saya tampilkan kali ini sebenarnya memang betul macam dengan Fiza cakap tadilah. Maksudnya dekat situ kita terapkan elemen yang nampak betul-betul tradisional. Tidak perlu terlalu sarat, very simple, elegan, nampak lebih menarik dan cantik lah untuk dipersembahkan kepada tetamu-tetamu yang hadir. Jadi EE Bridal ni lebih kepada elegan. Yang mengetengahkan konsep tradisional itu. Ya, betul. Okey, kakak pengantin, Asmida sendiri pastinya melihat menyentuh tentang alam perkahwinan ini menjadi impian setiap wanita. Kalau Asmida sendiri nak menyentuh tentang busana Raja Sehari, apa mungkin yang menjadi pilihan Asmida? Okey, sebab saya memang sukakan sentuhan klasik. Jadi kalau saya pilih sentuhan klasik, saya akan memilih songket semestinya, dan rekaannya saya rasa saya lebih suka kepada rekaan yang lebih simple. Walaupun itu majlis Raja Sehari simple, tapi yang penting dia punya mungkin dia punya beadings ke detailing dia tu boleh menampakkan grand macam tu. Okey, kalau kita cakap tentang detailing ataupun simple tu, mungkin ada juga yang mungkin yang sedang digayakan oleh model EE ni, apa konsep yang dibawakan ini dan adakah ini sesuai untuk majlis bersanding ataupun berinai? Sebab dia konsep moden sikit kan? Konsep yang macam kita tampilkan sekarang ni kita lebih pada ke contemporary. Bermakna dekat situ kita ada elemen songket dan juga detailing di situ, di mana kita menggunakan songket itself bukan klasik punya, tapi lebih kepada moden
touch. Okey. So sesuai untuk sesuai padankan untuk majlis perkahwinan lah. Kalau you pergi majlis untuk keraian yang lain, saya rasa orang lari kot. Lagi open house tak boleh. Sebab ya, betul. Okey, Tak sesuai. semestinya kita lihat setiap pengantin ni kadang-kadang cita rasanya berbeza. Dan apa yang ditekankan oleh Chanel sebentar tadi, yang paling penting kalau sampai dekat butik Chanel, tengok dulu bentuk badan. Tengok Lupa bentuk saya. Ini yang geruni. Sebab kadang-kadang impian tu besar Chanel. Betul. Tapi bagaimana sebenarnya nak meyakinkan setiap pelanggan Chanel ini dari segi konsep yang bersesuaian dengan mereka? Apa yang Chanel utamakan? Okey, kita utamakan first thing first di Chanel Harum kita utamakan potongan. So kalau macam orang yang kenal brand kita, dia orang tahu brand kita, macam Asmida pun pernah pakai, baju kita memang terletak betul di badan. So Nel akan suggest, Nel akan tengok bentuk badan klien and kita akan advise untuk badan gini, usually design gini yang sesuai. So daripada situ kita kena convince klien dengan design. So kita akan sketch. Kita akan tunjuk dua design yang berbeza. First apa yang mungkin dia orang nak, second apa yang kita suggest. So bila dia orang dah tengok design tu, then only dia orang boleh imagine dan dia orang akan setuju dengan apa yang dia cakap. Tapi inilah juga yang digeruni oleh raja sehari kan. Kadang-kadang dia nak nampak cantik, tapi dalam tempoh masa yang terdekat tu tak mampu pula untuk mendapatkan bentuk badan yang diingini oleh Preca Fashion. Jadi inilah bantuan yang mungkin dapat diberikan oleh seorang Preca Fashion melalui busana atau potongan itu. Mungkin anda boleh kongsikan. So usually kita tengok bentuk badan orang. Okey, banyak kali kita ulang bentuk badan. So kita akan cuba hide the flaws. Okey. So as a good designer ataupun designer yang bagus, kita akan cuba sedaya upaya untuk hide flaws and enhance benda yang paling cantik di badan orang tu. Maksudnya Contohnya? leher cantik. So kita enhance bahagian leher. Mungkin ada berperut, mungkin kita cover dengan peplum or detailing di bahagian perut. Something yang macam tu. Supaya fokus orang tu tak lari, tak tengok pada perut kita ke. Dia macam tu. Seperti apa yang digayakan model ini sebagai salah satu contoh Salah juga satu ya. contoh. Bagaimana pandangan Chanel sendiri? Warna juga memainkan peranan penting. Warna juga memainkan peranan. Okey, usually untuk nak nampak kurus, kita go for something darker. But Okey. untuk wedding selalunya kita guna warna-warna yang cerah, putih, off-white and pastel. So kita akan suggest pada bakal klien kalau nak warna gelap, go for something traditional. Okey. Pakai songket. Songket tu lebih indah kalau kita pakai warna-warna yang lebih mewah. Nampak mahal pun Nampak kan? mahal. Okey, tadi Asmida dah dengar Ii dan juga Chanel kongsikan tentang busana mereka. Asmida pun dah cakap kalau Asmida ada keizinan ataupun diizin Tuhan untuk mendirikan rumah tangga nak konsep klasik dan tradisional juga. Tapi dari segi warna pula, apa warna kegemaran Asmida sendiri? Saya suka warna-warna yang lembut dan saya tak kisah kalau pergi ke warna macam lilac ke ataupun soft yellow ke, saya tak kisah. Yang penting warna tu lembut dan rekaannya simple macam tu. Dia ada calon? Okey, Ii sendiri kan bagaimana pula melihat kepada pentingnya sebab Ii juga secara langsung terlibat untuk dekorasi pelaminan dan sebagainya. Warna busana juga tidak bolehlah sedondon dengan pelaminan. Nanti dapat kepala pula Ii ya. Baju tak nampak. Tengok mana ni? Itulah. Bagaimana sebenarnya nak memastikan dari segi kontra warna itu pengantin lebih menyerlah. Okey, itu memang poin yang utama sebenarnya kalau dalam nak merealisasikan suatu majlis tu. Because warna tu memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Especially bila berada di pelaminan. Okey, macam hari ini kita gunakan tema warna hijau. Okey, jadi jangan sesekali pakai warna hijau juga bagi pengantin. ya, pengantin. Awas. Memang kita tak galakkan sangat-sangat. Because kalau you pakai warna hijau, dia akan tenggelamkan you di dalam pelamin tersebut. Jadi macam hari ini kita tunjukkan pelamin warna hijau dan pengantin berwarna merun ataupun merah. So dia akan timbul macam Fiza pakai sekarang. Kalau lihat daripada segi mata mata kamera pun sendiri akan nampak menonjol pengantin Menyerlah, tersebut. Maknanya yang duduk sebelah saya mak pengantin. Mak pengantin. Sekejap, dia dekat belakang kita lagi. Ada dah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang warna tu tadi kan, kadang-kadang kita ada keinginan, contoh kita ada kegemaran warna kita sendiri. Katalah kita sukakan warna merah ataupun warna kuning. Tetapi sebenarnya mungkin tone kulit kita ataupun rona kulit kita ni tak bersesuaian dengan konsep ataupun dengan warna yang kita impikan tu. Adakah kedua-dua mereka ni akan boleh membantu untuk memberitahu kepada bakal pengantin apakah warna yang bersesuaian? Tak sesuai warna kuning ni Chanel. Jadi pengantin yang datang ada juga yang request colour yang
agak vibrant and kurang sesuai dengan skin tone diorang. Tapi apa yang Nel suggest, kita akan bawa fabric swatches and kita akan letak pada kulit diorang. And then daripada situ, macam contoh warna kuning, kita ada few range of yellow. So daripada situ kita akan matchkan yang mana paling sesuai. So pengantin happy, kita pun happy. Tapi sebaiknya bagi saya, baju wedding should be timeless. Warna-warna yang timeless. Kalau Chanel boleh kongsikan, ini sesuatu yang berbeza. Sebab kalau kita lihat selalu songket itu pastinya sedondon, senada. Tapi ini ada dari segi rekaan yang menunjulkan kecantikan busana itu sendiri, ada kontranya sendiri. Betul. Okey, untuk konsep baju ni kita inspired by baju kurung Johor, kain kotak-kotak kita panggil, dipadankan bersama kain yang polos. Daripada situ kita cuba nak tekankan kecantikan fabric itu sendiri. Sometimes fabric dah cantik, kecantikan fabric itu hilang di sebalik baju. Macam baju yang Nel buat ni, kita nak tunjuk fabric kotak something different yang boleh bagi new idea pada bakal pengantin kita. Tak semestinya songket tu coraknya bunga tabur je. Dan mungkin boleh kongsikan juga. Kadang-kadang kalau kita lihat untuk baju pengantin ni, kita boleh katakan ini konsep yang lebih simple sikit lah. Less is more macam zaman 2020 ni kan. Betul. Tapi apa yang diketengahkan dari segi penggunaan headgear dan juga aksesori. Bagaimana ia juga memainkan peranan untuk menaikkan lagi seri sesuatu busana itu? Okey, penggunaan headgear ataupun aksesori dia menambah kepada mood tradisional tu sendiri. Sometimes tema dah tradisional, kita tak pakai headgear. So dia macam makan nasi tak ada lauk gitu, dia macam tak lengkap. So aksesori adalah sebagai pelengkap gaya untuk mengembalikan kembali kecantikan busana tradisional kita. Okey, pandangan Ii sendiri, bagaimana aksesori ini membantu lagi untuk menyelahkan keserian seorang pengantin? Okey, aksesoris kalau contohnya kita buat majlis tu adalah berkonsepkan moden. Okey. So mungkin penggunaan aksesoris tu memang minimal. Okey, tapi sekiranya majlis tu adalah berkonsepkan tradisional, mungkin kita perlu menggunakan aksesoris yang lebih mampan. Okey, Biar nampak orang kan. Nampak. Kalau tak nampak juga tak tahu dah. Kan? Sebelum nak tanya kepada Asmida kan, nak tanya juga kepada Ii sekali lagi. Kadang-kadang kita ni cakap tentang aksesori, kita fikir tentang pengantin perempuan je. Tapi janganlah pula kita lupakan tentang pengantin lelaki. Kita asyik ikut pilihan kita je. Pasangan kita belum ada. Kita tak fikirkan. Okey, pengantin lelaki pun kadang-kadang ada yang setengah-setengah. Lelaki ni dia tak nak menggunakan aksesoris yang terlalu sarai. Jadi kita minimalkan dia. Okey, itu lebih baiklah sebenarnya. Tapi kalau sekiranya penggunaan aksesoris itu diperlukan untuk sesuatu busana tu, jadi kita masukkan saja. Contoh macam dengan yang kita akan tampilkan sebentar lagi. Okey, sebenarnya yang lelaki ni lebih kita fokuskan kepada baju tu sendiri. Bukan aksesoris tu. Maksudnya tanjak tu mungkin diletakkan dengan Brooch. Betul ada. Kita Mungkin, panggil apa tu? Kita panggil doko. Doko juga untuk lelaki. betul. Okey. Okey. Asmida sendiri kan, bila bercerita, Asmida pun dah kongsikan suka yang simple, suka yang tradisional. Tapi kalaulah ditakdirkan nanti bila bertemu jodoh, pastinya ibu bapa kita lah terutamanya akan ada macam-macam impian nak konsep itu, konsep ini. Adakah sebenarnya Asmida tak kisah sebenarnya kalau untuk nikah konsepnya berbeza, untuk perkahwinan konsepnya berbeza, sebab kadang-kadang ada setengah orang dia fikir satu majlis selesai semua. Betul. Kalau Asmida sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau fikir satu majlis selesai semua tu, itu adalah saya. Sebab saya kalau boleh nak sesimpel yang mungkin. Tapi kebanyakannya mak dan ayah kita ada permintaan mereka juga kan. Jadi saya tak kisah kalau ada lain-lain konsep. Maknanya kalau masa menikah, maybe kita pakai putih ataupun lebih moden sedikit, ke baju kurung moden ke apa ke. Tapi bila yang pentingnya masa resepsi tu, mestilah mengikut apa yang saya inginkan dan juga insya-Allah suami. Dia nampak dah bayang-bayang kat situ tapi sama-sama. Sama-sama. Seperti apa yang kita lihat sekarang ni, pasangan pengantin yang kita raih sebentar tadi, cantik sangat persalinan dia. Mungkin boleh kongsikan. Okey, untuk yang kali ni songket kita tampilkan dia lebih kepada corak yang 3D. Okey, bermakna songket tu lebih menyerlah. Okey, nampak dia punya segak dia tu pengantin bila pakai busana tersebut. Terletaklah orang kata kan. Tapi sebelum kita nak berehat seketika, Rina pula. Kalau Rina, apa warna busana Rina? Macam mana? Okey, saya ni orang yang paling selamat lah. Saya suka warna-warna seperti warna tanah dan sebagainya. Tapi untuk sesuai dengan kulit saya, kita serah kepada Chanel dan Ii sekejap lagi. Okey, sebab kita nak rehat lagi sikit. Okey. Kalau Fiza saya dah tahu dah warna dia. Warna apa? Sekejap lagi saya kongsikan. Okey, kita nak tanya warna apa? Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di WHI Extra. Jangan ke mana-mana.
wanita hari ini. Busana Raja Sari itu yang kami bawakan di WHI Extra hari ini, berbalik kepada Chanel dan juga EE. Kadang-kadang bukan saja kita nak melihat kepada konsep perkahwinan itu sendiri, lokasi juga memainkan peranan. Untuk kita tentukan busana, untuk kita tentukan fabriknya, bagaimana sendiri pentingnya untuk seorang perekah fashion bagi Chanel dan juga EE tentang perkara ini. Okey, bagi saya lokasi amat penting. Kita akan tengok, okey, tanya klien, venue dekat mana. So kalau hotel, okey, selamat. So because kalau dekat hotel usually kita boleh pakai sebarang fabric. Okey. Kalau usually majlis kalau buat kat rumah ataupun bawa kemah, kita akan suggest fabric yang lebih ringan dan tak berpeluh. So kita akan elakkan fabric-fabric yang panas. Sebab bila fabric yang panas, peluh akan cepat nampak. Okey, macam apa yang kita buat sekarang ni. Okey. Design ni daripada koleksi Nel yang baru-baru ni, Pesta Berina 2020. Di mana Nel ketengahkan balik fabric soket ataupun kain tenun Terengganu. Okey. Kain tenun. Dia macam kita buat corak sulam tebuk di atasnya. So bagi Nel ni antara koleksi yang paling timeless yang Nel boleh buat, and potongan dia agak selamat untuk kebanyakan bakal pengantin sebab dia tak nampak perut. Dia a bit loose, daripada dada ke bawah tu dia kembang gitu freely. So ini kira pengantin boleh makan banyak lah. boleh makan banyak. So makan beradab tu boleh je Yang makan. ini boleh pakai sikit. bawa kemah tak? Boleh. InsyaAllah. Sebab kain dia kain kapas, kain tenun kapas. So dia tak panas. Alright. Itu daripada Chanel sendiri. Mungkin EE juga nak kongsikan. Kadang-kadang ada juga dalam kalangan pengantin kan yang memang nak songket, tapi kat rumah pun nak pakai songket. Mungkin kita boleh kongsikan apa jenis fabric songket. Apa ada pelbagai jenis yang boleh disesuai padankan dengan pasangan Raja Sehari kita. Okey, songket ni memang ada banyak pelbagai jenis songket sebenarnya kan. Jadi kita tengok juga daripada segi bajet customer lah. Sekiranya macam dia nak yang terlalu ni eksklusif, jadi kita akan tampilkan songket yang eksklusif punya. Jadi kita tengok jugalah berkenaan dengan songket tu sendirilah apa yang perlu disesuai padankan. Jadi kalau macam dengan Chanel cakap tadi, okey, kalau sekiranya kita buat majlis tu di dalam hotel mungkin tak ada masalah lah untuk betul. nak disesuai padankan masuk dalam dalam hall tu sendiri. Tapi kalau di luar kawasan, maksudnya di kemah ke ataupun di dalam rumah ke kan, dengan cuaca kita yang tak menentu ni, kita lebih baik kita gunakan songket yang agak ringan dan sesuai dengan pengantin untuk dibawa kepada majlis tersebut. Okey. Kalau Chanel sendiri kan, pastinya setiap daripada pilihan koleksi busana ini ada perbezaannya untuk majlis berinai, untuk majlis nikah ataupun majlis persandingan itu sendiri. Kebanyakan daripada pengantin memang menjadi rasa ada perasaan selamat kalau majlis nikah itu dikenakan warna putih, tetapi untuk majlis resepsi dia boleh kenakan pelbagai pilihan warna dan juga rekaan. Okey, macam bagi saya, pengantin datang kita akan suggest, okey, kita akan tanya ni untuk majlis apa? Okey, nikah. Nikah usually dia orang sendiri akan datang, okey, Nel I nak off white. Macam reception, sometimes dia orang datang dengan colour. And bagi saya, sometimes it's for me it's interesting sebab kita boleh main dengan warna. Maksudnya warna-warna yang in sekarang bagi pengantin, burgundy, wine, dark colours. Macam pengantin saya, most of my brides banyak daripada Singapore. So di sana dia orang punya tradition, dia orang akan pakai songket. Songket is a must. And dia orang ada baju for cake cutting ceremony. Untuk cake cutting tu dia orang go something different. Dia orang berani pakai warna-warna yang garang. Okey. Nak tanya juga tentang fabric ni. Sebelum tanya kepada Nel, nak tanya kepada Asmida jugalah kan. Kalau As sendiri, selain daripada songket, antara fabric lain yang mungkinlah kalau menjadi Raja Sehari nanti sukakan fabric bagaimana? Organza ke, tulle ataupun net ke, ataupun lace macam mana? Okey, saya suka juga lace, tapi selain daripada itu macam material yang lebih moden, saya akan serahkan kepada designer juga apa pandangan mereka, sebab kadang-kadang saya rasa cantik tapi sebenarnya tak sesuai dengan saya. Jadi saya akan mempertimbangkan advice daripada designer. Mungkin Chanel boleh kongsikan juga, kalau ada orang tu dia suka nak pakai kain lace lah katakan, tapi kadang-kadang lace ni kalau terlalu banyak sangat jemeki-jemekinya, kita takut dia akan membuatkan badan kita tu akan nampak lebih berisi ataupun besar kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak sesuai padankan penggunaan lace ini tapi dalam masa yang sama memberi ilusi yang lebih ramping, lebih cantik kepada pengantin kita? Okey, kalau klien datang bawa fabric yang heavy, so Nel akan design basically usually jarang Nel buat full lace. Sebab mungkin orang akan nampak lebih besar. So kita akan buat mungkin lace from
top sampai pinggang Okey. with some patchwork dengan dekat the sleeve. So patchwork tu kita akan bagi dia nampak illusion dia kurus sebenarnya. Okey. Untuk menampakkan ilusi kurus tu memang impian lah kan. Impian semua orang sebenarnya, betul. Ini juga sesuatu yang menarik untuk II kongsikan dari segi pemilihan ataupun padanan songket itu sendiri bersama dengan lace. Okey, kalau tengok dekat sini kan, kita gabungkan antara dua elemen. Maksudnya di situ ada songket dan juga ada lace. So tapi kita kena tengoklah sesuai padankan dengan seseorang yang nak pakai tu nanti. Kalau macam kata orang tu agak nampak gem sikit kan, so memang tak sesuai lah untuk dia. Ramen lah. Nak balik lah macam Dah sampai ke kereta. Dah salah saut lah kat depan. So itu memainkan peranan yang penting juga. Kan kalau kita nak tengok daripada segi saiz badan, daripada segi kulit juga memainkan peranan yang penting untuk nak nampakkan dia menyerlah pada hari majlis. Okey. Shana mungkin boleh kongsikan juga. Mungkin kadang-kadang pengantin nakkan sesuatu yang lebih extravaganza. Dia sebab maklumlah hari ni kadang-kadang tetamu yang datang pun busananya pun tak kurang juga. Betul. Tempat sama juga kat Chanel Harun. Betul. Tempat juga kat II Bridal. Jadi macam mana kita nak bezakan pengantin ni nampak pengantin dengan tetamu yang datang? Okey, usually pengantin akan nampak pengantin dengan aksesori yang sesuai. Okey. Maksudnya dengan kalau dia pakai tradisional, aksesorinya of course lah dengan gandik, dengan sanggul lentang. Tetamu takkan datang pakai sanggul lentang. Itu yang And then kalau bajunya a bit modern, kita akan padankan dengan veil panjang. Veil panjang adalah signature kepada Chanel Harun sendiri. Okey. Dan detailing bajunya of course kena ada bling. Di Chanel Harun memang kita bling-bling. Orang dah tahu dah. Nak sukakan bling-bling, silalah ke Chanel. Silalah ke Chanel Harun. Okey, As sendiri kan, mungkin di hujung ni boleh kongsikan jugalah. Kadang-kadang impian tu besar, tapi apa yang berpadanan itu yang paling cantik, yang paling kena sekali untuk sesuatu majlis. Apa mungkin harapan Asmida sendirilah kalau diberi peluang untuk ada impian busana sendiri? Maknanya masa majlis perkahwinan saya cuma mengharapkan yang apa yang saya pakai tu bila anak cucu tengok pun masih lagi cantik. Maknanya bukanlah macam Chanel kata tadilah timeless. Baju yang kita pakai tu biar dia nampak timeless dan evergreen. Boleh diwarisi ya. Kita pun Betul. teringin juga kan. Harapnya sama saiz lah. Chanel mungkin boleh kongsikan juga sedikit sebanyak tips kan yang boleh diberikan kepada bakal pengantin dari segi mungkin masa, dari segi pemilihan fabrik dan apa yang perlu dititik beratkan dalam pemilihan busana raja sehari ini. Okay, first thing first, setiap pengantin kena tahu apa yang dia orang nak. So that bila kita designer, kita boleh interpret design based on kemahuan pengantin. Itu first. Second, timeline kena cukup. Jangan datang last minute. Last minute tu maksudnya berapa hari? Ada yang pernah buat baju, rekod seminggu sebelum majlis. Ada. So usually kita akan ambil tempahan yang selesanya 6 bulan sebelum majlis. Sebab kita ada a few fitting sessions. Yang ketiga, yang paling penting, pemilihan fabric. Itu juga sangat penting bagi Nel because sometimes pengantin datang, okey contoh ni nail on untuk pengantin yang badan berisi, Nel tolong elakkan fabric yang berkilat. Sebab fabric berkilat ni dia menampakkan kita lebih besar. So seeloknya kita pakai fabric yang matte macam chiffon so that kita nampak lebih slim. Tiga tu sebenarnya dia penting. Dan bagi II sendiri kan, apa perkara paling penting untuk seorang bakal raja sehari ini untuk memilih busana mereka kalau bersama dengan II Bridal? Okey, II Bridal sebenarnya kita titik beratkan kepada customer kita bila datang kalau boleh datang dengan konsep dan tema yang hendak dipersembahkan pada majlis tersebut. Okey, kita tak nak bila dia datang nanti tak tahu benda apa yang sepatutnya nak dibuat. Bila datang kita dah bincang, okey, and then kita akan bagikan suggestion which one is better for you to wear on that. Kadang-kadang dia cakap, suka hatilah. Kalau suka hati tu lebih bagus. Lebih Lagi bagus bagus. untuk kita, lagi senang untuk kita. berkarya. Untuk kita nak gayakan kepada pengantin tu. Sebab different people got different figure. Betul. So kita perlu tengokkan dia punya figure dia. Bila kita dah tengok figure dia, and then baru kita boleh bincang apa yang proses seterusnya. Itu yang sepatutnya dibuat. Tempoh masa pula? Macam mana? Tempoh masa. Okey, tempoh masa macam tu juga. Maksudnya macam dengan Chanel, kita kata 6 bulan tu memang masa yang paling baik lah. Perfect lah, ya. Perfect. So sebab kita ada banyak kan masa untuk kita nak buat fitting, lepas tu mungkin ada detailing yang perlu ditambah, kan ditambah baikkan lagi. Kan that's why kita perlukan masa untuk pengantin untuk nak kita buat untuk detailkanlah benda-benda tu semua. Rina, dengar tu Rina, 6 bulan bukan 2 tahun sebab takut 2 tahun nanti Badan berubah.
Badan berubah. Badan berubah Yes. satu takut pasang. Lari. Okey, dan terima kasih kita nak ucapkan kepada Chanel Harun, kepada EE dan juga kepada Azmi dah berkongsi sebenarnya hari ini antara tips penting dan juga pilihan yang sesuai untuk busana Raja Sehari ini. Kalau Chanel dengan EE, apa warna yang sesuai untuk Rina? dia sempat juga. Masa lagi. Ada masa kata apa? Champagne. Ada champagne. Champagne ni untuk nikah kan? Kalau bersanding EE? Kita nak Rina pakai warna kuning. Kuning. Raja Sehari. Lagu apa yang sesuai Asmida? Kalau saya, Lagu apa? Kak Rina, mesti lagu klasik. Lagu Selamat Pengantin Baru. Saloma. Itu kita dengarkan nanti. Saya nyanyi live je lagi. Kita nak kongsikan sebenarnya kalau anda dah nampak tadi antara koleksi-koleksi menarik, nak terus berhubung dengan mereka ke Instagram Chanel Harun. Chanel Harun. Okey, dan juga kita EE bersama dengan Bridal. EE Triple E Bridal. Triple ya. Satu. Okey. Kita nak Sekali saksikan lagi. Terima kasih Rina. Kita nak saksikan busana yang cukup-cukup menarik daripada EE Bridal dan juga Chanel Harun. Tapi kami nak kongsikan satu lagi koleksi busana dan juga seorang mereka tersohor tanah air daripada koleksi Rico Rinaldi. Kita saksikan. Buat wanita yang bakal bergelar Raja Sehari, Rico Rinaldi tampil dengan busana yang terbaharu khas buat wanita yang ingin tampil segar ketika majlis persandingan berlangsung. Busana kali ini mengetengahkan konsep kemelayuan dan penggunaan rona warna yang lembut. Untuk busana pengantin, Rico ambil inspirasi daripada customer-customer Rico yang sebelum ni. Rico punya database, Rico tahu customer-customer Rico sukakan perincian, tapi pada masa sama dia punya potongan dia simple. So ada 20 look daripada busana pengantin. Mira represent Rico Rinaldi Bridal. Apa yang kita nampak seperti koleksi bridal tadi, setiap baju koleksi perkahwinan bridal Rico Rinaldi ni pasti ada dia punya statement. Image Rico Rinaldi ni adalah pada perincian dia. Kalau kita tengok pada setiap rekaan dia pasti ada satu perincian kita nampak, oh this is Rico Rinaldi. Kepada bakal pengantin yang mahukan sesuatu yang simple tetapi cantik ataupun ada statement atau wow dia, pilihlah Rico Rinaldi. Pilihan yang disediakan sememangnya cukup menarik dan mampu membuat bakal Raja Sehari menjadi rambang mata dek kerana rekaan yang disediakan sememangnya eksklusif dan moden. Okey, dah selesai untuk kita sembahkan busana Raja Sehari. Ini kita berbalik kepada segmen tajaan kita. Hari ini bercerita tentang jamu jelita bersama dengan Atira. Sihat Atira? Sihat. Apa khabar Rina? Okey, sihat. Alhamdulillah. Hari ini sesuatu yang istimewa nak dibawakan oleh jamu jelita. Betul, terima kasih Rina. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Dan hari ini saya bersadar di luar yang saya kira cukup cantik ya belakang. Rina pun cantik. Model-model semua cantik. Atira pun cantik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi apa khabar semua penonton wanita hari ini? Okey, hari ini saya nak bercerita lebih lanjut tentang produk yang saya kira cukup orang kata apa bersesuai dengan kita punya latar belakang ni. Saya kira Raja-Raja Sehari yang rasanya nak kahwin, yang nakkan orang kata apa penampilan baru, yang ada masalah rambut. Jadi hari ini saya bawakan produk rambut ya Rina. Yang saya kira macam bersesuaian sangat dengan topik ni. Lebih lagi buat bakal Raja Sehari yang saya tahu kebanyakan kalau nak bercakap tentang isu uban ni memang bukan orang tua je, orang muda pun ada. Jadi hari ini saya bawakan produk inai lebat. Saya buat Pakcik Azmi. Pakcik Azmi ni saya dah inaikan separuh rambut dia. Jadi hari ini saya nak buat demo macam mana penggunaan inai lebat ni yang dah pun kita bancuh dengan campuran pewarna inai kita dan juga kita punya campuran lagi satu yang warna pink tu. Sekalikan sebotol, kita kacau sampai dia pekat. Lepas tu kita apply di permukaan rambut dan saya akan pas pada Hairul. Sebenarnya Rina, saya kira produk inai lebat ni tak asing lagi di dalam program wanita hari ini sebab saya dah bawa banyak kali produk ni dan produk ni memang mendapat balas yang sangat baik. Lebih-lebih lagi di kalangan makcik-makcik, pakcik-pakcik yang memang orang kata apa nak atasi masalah rambut beruban mereka. Dan kalau nak bercakap tentang Raja Sehari yang anda yang ada masalah beruban, saya kira takkanlah nak pakai tanjak nampak uban. Orang nak bersalam pun orang nampak kan ada uban kat kepala dia. Jadi anda boleh cuba inai lebat ni yang saya kira bila berkahwin ni menyebabkan kos yang banyak. Katakan nak pergi salon yang mahal kan. Boleh pakai produk berharga RM20 ni yang mana penggunaan dia sangat ringkas, sangat mudah, boleh lakukan sendiri dekat rumah dan berharga pun sangat murah. Dan saya kira kalau anda nak tahu sebenarnya penggunaan inai lebat ni yang bagusnya yang saya suka sangat
minat dan banyak penonton ataupun pengguna yang beli memang suka sebab dia bukan saja mewarna rambut yang mana ada masalah uban, tapi penggunaan dia yang kaya dengan ginseng bantu menguatkan rambut. Dalam masa sama dalam ini juga ada kandungan daripada inai yang memberi warna semula jadi. Dan yang paling istimewa ada minyak zaitun yang mana inai lebat ini tidak mengeringkan rambut anda sama sekali. Kalau kita pergi salon, kita warna rambut akan kering, tapi inai lebat tidak. Jadi sebab tu saya memang sarankan buat anda yang nak pakai inai lebat ni boleh pakai tanpa was-was sebab penggunaan dia dengan bahan semula jadinya memang cukup untuk membantu atasi masalah rambut anda. Okey, itu tentang kelebihan inai lebat. Betul. Satu lagi yang istimewa, kita nak cerita tentang tonik lebat pula. Ini pun saya kira produk yang cukup lengkap, yang orang kata apa, melengkapi produk inai lebat ni. Sebab kau nak bercakap pasal rambut gugur ni bukan saja lelaki, wanita pun ramai. Dan lelaki pula yang mana-mana bakal-bakal Raja Sehari itu yang mana nak nampak penampilan lebih cantik, orang kata apa, lebih menawan lah. Dan juga tak adalah orang kata nampak rambut tu jarang kan. Jadi anda boleh ambil langkah awal dengan pakai tonik lebat ni, yang mana penggunaan tonik lebat ni ramai sangat maklum balas yang anda beli dan cukup berpuas hati sebab dengan penggunaan botol pertama ramai yang cakap anak rambut dah mula tumbuh, rambut pun dah tak ada lagi jarang macam dulu, tak ada dah, sebab kita menggunakan produk ini mengandungi rumusan daripada biotin. Sebab kalau anda nak tahu, anda boleh pergi ke mana-mana kedai yang produk rambut, anda akan tengok belakang dia memang mereka menggunakan ekstrak daripada biotin dia, memang ini adalah rumusan yang terbaik untuk rambut. Jadi dalam tonik lebat ni ada ekstrak biotin, ada ekstrak juga daripada kita guna argan oil, kita ada guna mint dan juga sebagainya, yang mana penggunaan dia bukan saja untuk membantu melebatkan rambut, mengurangkan masalah rambut gugur, untuk membantu orang kata apa, mengatasi masalah rambut yang kadang-kadang tu rambut tu cepat rapuh. Kadang-kadang tu lelaki kaum wanita ni yang bila kita buka ikatan getah rambut tu, dekat getah tu banyak gugurannya, dekat lantai pun banyak dan di bantal saya kira banyak. Jadi sebenarnya penggunaan tonik lebat ni anda boleh pakai 2 kali sehari, lakukan urutan ringkas. Sapu saja di kulit kepala macam ni, lepas tu buat urutan ringkas sehingga meresap, dan penggunaan dia memang membantu atasi masalah rambut gugur, masalah rambut yang cepat putus, masalah rambut yang kadang-kadang tu memang berselerak dekat lantai kan. Saya tahu ramai, bukan saja wanita tetapi lelaki pun ada. Boleh dapatkan tonik lebat ni yang berharga RM25.90 saja. Apa perbezaannya produk-produk daripada jamu jelita ni jika nak kita bandingkan dengan produk yang luar? Okey, sebab tu kadang-kadang orang tanya juga apa beza produk kita dengan produk lain. Sememangnya lainlah, kita memang memformulasikan bahan kalau boleh tak sama dengan produk-produk lain. Jadi sebab tu saya cakap kalau anda yang belum cuba, anda kena cuba produk kami sebab sebenarnya bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan daripada produk-produk yang orang kata apa, bahan-bahan yang bahan-bahan alami yang tidak membahayakan kita punya rambut ataupun kulit kepala. Macam sekarang kita nampak Pakcik Azmi, tadi kita dah warna rambut dia setengah. Sekarang kita dah penuhkan rambut dia, yang mana ada uban tadi tu anda boleh nampak dah tak ada. Dah jadi Abang Azmi, dah jadi Abang Azmi. Jadi sebenarnya penggunaan inai lebat ni dalam masa 15 minit sahaja rambut yang beruban tu dah boleh kita hitamkan. Dan bergantung sebenarnya kalau anda nak warna hitam, macam Pakcik Azmi kita guna warna premium black ke premium brown, Hairul? Black. Black. Ini rambut dia warna hitam. Okey, jadi anda akan nampak kesan dia dalam masa 10 minit je, rambut tu memang akan jadi warna hitam. Kalau anda pilih warna coklat, dia akan macam pedang-pedang gelap sikitlah. Berapa lama bertahan? Berapa lama bertahan? Tempoh ketahanan bergantung jika rambut baru tumbuh, baru warna tu akan berubah. Pertumbuhan rambut baru. Dan jadi anda yang saya kira masih belum cuba produk rambut dari jamu jelita, anda boleh dapatkan inai lebat ni yang berharga cuma RM25.90 di toko jamu ataupun belian di kios kecantikan dan secara online. Dan tonik lebat berharga RM20.90 juga, sangat murah. Saya kira kedua produk ini memang produk yang cukup terkenal dengan produk berkualiti dengan harga mampu milik. Serta kalau anda yang berminat untuk menjadi stokis kami, boleh hubungi 019-3071-289 ataupun sebarang pertanyaan, nak tanya lebih lanjut tentang produk, rasa info yang akan kongsikan hari ini dengan masa yang suntuk tak cukup, nak tahu lebih lanjut mengenai produk ini, boleh hubungi 019-3071-289 dan dapatkan produk ini di kedai kecantikan, kedai kios kecantikan, secara online di Shopee, di Jombai, dan juga jangan lupa dapatkan produk kami yang ada pelekat hologram semestinya original dari jamu jelita. Okey, kata-kata akhir untuk pengguna-pengguna di luar sana. Okey, buat pengguna-pengguna di luar sana yang mana mahukan produk kami secara diskaun, anda boleh pergi ke kedai jamu sebab ada 10 hingga 30% diskaun ataupun belian online di www.jombai.my. Dan secara ringkasnya, anda ataupun bakal pengantin yang mahu penampilan baru, yang mahu kelihatan menawan dengan rambut yang lebih orang kata apa, hitam dan tak lagi masalah rambut, boleh cuba inai lebat kami dan tonik lebat kami yang berharga keduanya berharga RM20.90 saja. Okey, terima kasih Tira daripada Jamu Jelita berkongsi kehebatan produk daripada Jamu Jelita. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Wanita Hari
Kembali bersama kami di WHI Extra Sabtu yang sememangnya extravaganza hari ini. Jangan terkesima tengok abang-abang sador kat depan ni. Itu sebentar lagi. Kami nak kongsikan kepada anda juga bagi peminat-peminat dan pengikut TV9. Kalau sebelum ini anda dah biasa jari jemari itu tekan 119, anda dah perlu ubah kepada 149 Bermula untuk menonton TV9. Bermula 1 April nanti. Okey. Baik, sebelum kita nak berakhir ini, kita nak beri peluang sekali lagi kepada tetamu-tetamu istimewa kita bagi mereka mungkin bakal Raja Sehari nak dapatkan perkhidmatan daripada Chanel Harun. Okey, boleh ke Instagram saya Chanel Harun, SHANELLHARUN. Okey. Untuk II? Okay, untuk II boleh follow IG EEE Bridal, Triple E Bridal. Okey, dekat situ ada pelbagai touch daripada pihak kita E Bridal. So boleh follow, dan kalau nak Facebook boleh Muhammad Azhairi Eri. Okey. Okey. Dan untuk Asmida pula, bagi mereka yang mungkin nak membuat persembahan, nak memanggil Asmida untuk buat persembahan di hari bersejarah mereka, apa Instagramnya? Kalau ingin saya menyanyi di majlis anda, boleh hubungi saya terus di Instagram saya iaitu Asmidarisme, ASMIDARISME, ataupun Facebook saya Asmida. Okey, baiklah. Tadi kalau kita saksikan di awal siaran tadi, kita bersama dengan hulu balang tandu kita. Jadi untuk mendapatkan perkhidmatan mereka boleh follow Instagram hulubalang_tandu. Dan bagi mendapatkan perkhidmatan kompang yang cukup menarik, bukan saja ada kompang biasa, tapi juga ada alatan-alatan yang lain, anda boleh follow Instagram Akademi Seni Putra Selangor untuk mendapatkan perkhidmatan mereka. Dan kita pun sekali lagi nak mengambil kesempatan ini nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Chanel Harun, kepada II, daripada II Bridal, kepada Asmida, kepada Paluan Kompang dan juga abang-abang hulu balang kita hari ini yang memeriahkan episod Busana Raja Sehari. Dan kalau tadi kita dah cakap dengan Asmida, Chanel dan juga II apakah konsep yang sesuai untuk Rina. Hari Isnin nanti insya-Allah kita akan kembali di WHI dengan topik istimewa juga. Di mana benarkah lelaki hobi suami ini menjadi madu kepada pasangannya? Macam mana tu kita saksikan Isnin nanti. Tapi sebelum tu Asmida dah ready ke nak hadiahkan lagu untuk bakal pengantin? Ready dah. Okey, tapi nanti kita cari pasangan tu kemudian. Okey. Tapi kita lupa pula nak terima kasih kepada model-model kita hari ini yang memperagakan baju-baju yang sangat cantik daripada Chanel Harun dan juga II Bridal, Triple E Bridal. Okey, jadi kita dah pun sampai di penghujung siaran. Terima kasih juga kepada anda semua penonton yang terus sudi bersama kami di WHI Extra pada hari ini. Yang penting kalau anda nak keluar ke mana-mana, pastikan anda menjaga kebersihan dan juga mementingkan kesihatan dan juga kesejahteraan diri anda sendiri. Sentiasa bawa sanitizer ya. InsyaAllah. Okey, silakan Asmida dengan lagunya Selamat Pengantin Baru. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Bye.
sejahtera. Semoga